Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di medium Baitus Salam baik untuk kita membincangkan satu topik berkait dengan keyakinan kita, akidah kita sebagai seorang Muslim yang perlu kita sentiasa ulang, kaji, refresh. Apatah lagi di saat kesesatan, penyelewengan, ilhad, ta'til, penafian dan penolakan terhadap sifat-sifat Allah semakin tersebar di dalam kalangan masyarakat kita. Baik. Jadi topik kita pada malam ni topik yang pendek. Tajuk tu pendek tetapi sebenarnya perbahasan dia panjang, sebab kita bincang tentang sifat daripada sifat-sifat Allah, kalamullah, yakni kata-kata Allah, ucapan Allah, yakni Al-Quran yang kita makruf. Dan sebagai seorang Muslim, keberadaan kita bersama dengan Al-Quran itu memang tidak dapat dipisahkan. Kita mungkin tak boleh nak bayangkan orang yang sehariannya itu tidak diisi dengan bacaan Al-Quran. Sesibuk mana sekalipun seorang Muslim, maka sudah tentulah pasti akan ada bahagian daripada kalamullah yang dibacakan, sama ada di dalam solatnya, sama ada di dalam solat fardu maupun solat sunat, sama ada dijadikan sebagai wirid-wirid, bacaan-bacaan harian, pembelajaran, pengajian dan juga bacaan, tadabbur, memahaminya dan sebagainya. Baik, jadi sangat pentinglah untuk ditekankan di dalam masyarakat, khususnya masyarakat kita hari ini yang kita lihat pelbagai penyelewengan, bentuk penyelewengan berkenaan dengan urusan agama ini, dengan tersebarnya golongan-golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam, sebagaimana dalam hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an yang warid di dalam Sahih Muslim, pendakwah-pendakwah yang menyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam. Demikian jugalah apa yang Nabi takut, innama akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillin al-a'immatul mudillin. Yang Nabi SAW paling takut ialah tersebarnya
imam-imam yang menyesatkan, iaitulah tokoh-tokoh, ikutan-ikutan, panutan, yang dijadikan contoh teladan, iaitulah di kalangan orang-orang yang sesat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita sentiasa berada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, iaitulah dalam golongan yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, dan juga berpesan-pesan dengan rahmat, dengan kasih sayang, iaitulah dengan menjelaskan kepada masyarakat berkenaan dengan kebenaran dan menjelaskan kepada mereka juga akan hakikat kebatilan. Baik, jadi berterusanlah para ulama kita silih berganti, zaman berzaman mereka tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pernah berputus asa, tidak pernah kita kata berehat daripada menyampaikan kebenaran, menyampaikan as-sunnah, mengajarkan manusia akan kebenaran, menjelaskan kepada mereka serta mentahzir, memberi ancaman kepada mereka akan kesesatan, kebatilan dan apa yang menyanggahi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu dalam konteks perbahasan kita berkenaan dengan kalam Allah, yakni Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, maka kita lihat hari ini penyelewengan yang berlaku terhadap kalam Allah ini memang sangat-sangat ketara. Dan kita boleh lihat hari ini bagaimana masyarakat, ada segelintir masyarakat yang menjadikan Al-Quran ini sebagai kita katakan tangkal dan juga azimat semata-mata, dan mereka mengabaikan bentuk pemahaman, bentuk aplikasi yang diperintahkan untuk mereka mengamalkan Al-Quran dengan mempelajarinya, membaca dan mempelajari serta mentadabburi dan mengamalkan, menyebarkan isi kandungannya. Kita lihat adanya golongan yang hanya membataskan pada bacaan tilawah semata-mata, dan itu memang disebutkan oleh Nabi SAW antara tanda-tanda kiamat, iaitulah di mana adanya golongan qaumun yattakhiduna al-Quran mazamira, yakni adanya kaum yang menjadikan Al-Quran seperti nyanyian, yakni seruling-seruling, maknanya nyanyian. Hanyalah difokuskan pada bacaan tilawah semata-mata, diperindahkan dengan taranumnya, yang kita kata kadang-kadang ianya melanggar maksud dan tujuan asal penurunan Al-Quran itu sendiri. Yang inilah yang kita bimbang dan kita takut, dan inilah sebenarnya secara tidak langsung punca bagaimana kita lihat ajaran-ajaran sesat itu berkembang. Dan masyarakat perlu memikirkan, kita di dalam negara kita ini memang sudah banyak ma'had-ma'had tahfiz mengeluarkan hufazul Quran, sama ada di dalam atau di luar negara, tetapi masih lagi, kenapa kita perlu datangkan persoalan, kenapa masih lagi ada di kalangan orang Islam sendiri yang mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng. Dan dalam konteks perbahasan kita ini adalah cara penyelewengan itu dalam bentuk kita kata mengubahkan makna Al-Quran itu sendiri, ta'rif Al-Quran itu sendiri diubahkan dengan secara halus ataupun dengan bentuk pengamalan yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitulah apa yang disebut sebagai bid'ah. Iaitulah contohnya macam kita lihat ada sahabat kita, dia buat pendedahan. Masih lagi ada dalam masyarakat kita yang mempraktikkan teknik garpu tala. Tahu kan garpu tala ni, dia nak cari soalan, dia nak cari kononnya, nak cari jawapan daripada Quran ni dengan cara dia letak mushaf tu kan, dia ambil mushaf, kemudian dia buat
dia pilih mana-mana satu ayat ataupun muka surat yang dia kononnya yang mana satu dipilih secara rawak, maka itu akan ada jawapan bagi persoalan dia, masalah yang dihadapi dia dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk, kita kata tahrif, satu bentuk tahrif, penyelewengan terhadap kalamullah, yang kita kata kita tak boleh pandang remeh lah. Maknanya perlu diperjelaskan, perlu ditahzir, diberikan amaran dan diberikan diberikan apa kita kata nasihat dan amaran yang keras tentang penyelewengan tersebut. Dan ditambah lagi lah dengan penyelewengan dari sudut tafsiran yang kita lihat juga sangat banyak lah. Maksudnya adanya golongan batiniyah yang mentafsirkan Al-Quran mengikut apa dia kita kata hawa nafsu mereka, dan golongan-golongan ahlul bid'ah wal ahwa dengan pelbagai jenis apa dia kita kata wajah mereka, warna mereka semakin kita kata mengambil tempat lah, yang cuba untuk mereka untuk menyesatkan, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, sama ada secara halus ataupun secara terang-terangan, yang perlu kita berhati-hati. Baik, titik bagi persoalan ini, kalau kita lihat persoalan-persoalan yang kita timbulkan tadi, apakah mauqif ataupun apakah pendirian kita sebagai seorang Muslim dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Yang pertama sekali yang perlu kita bentengi diri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, jiran-jiran kita dan juga ahli keluarga kita dan masyarakat secara umumnya, iaitulah pemahaman yang sahih terhadap Al-Quran itu sendiri, terhadap kalamullah. Inilah asas yang membentuk sebenarnya, membentuk kita kata apa dia praktikal yang sahih terhadap Al-Quran, yang membentuk pengamalan yang benar, pengamalan yang sahih terhadap Al-Quran. Yang ini kalau kita tengok balik, mestilah diperkasakan apa yang disebut sebagai pengajian berkait dengan i'tiqad, ini akidah, keyakinan. Tidak dapat tidak. Sekarang ni mungkin dalam 5 ataupun 6 10 tahun sebelum kebelakangan ini, anda ingat lagi semasa kita masih lagi belajar, orang tak berapa nampak kepentingan ilmu akidah, kerana bagi mereka tak nampak lagi kesesatan ni tak berapa banyak. Ada tetapi tak berapa banyak. Dan mungkinlah juga disebabkan oleh keterbatasan media sosial ketika itu, 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu. Mungkin kita tak berapa nampak sangat kan, kalau ajaran sesat tu dia hanya tersebar dekat tempat tu je lah. Kita tahu pun bila masuk surat khabar. Tetapi sekarang ni hari-hari kita boleh melihat orang menyebarkan kesesatan tu melalui media-media sosial lah, Facebooknya, Twitternya, Instagramnya dengan macam-macam, TikToknya dengan macam-macam lagi. Dan itu menunjukkan kepada kita bahawasanya perkembangan masa itu memberi pengaruh lah, mempengaruhi tersebarnya ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng. Dan kalau siapa yang boleh kira pada tahun ini saja dan tahun lepas, tahun 2021, 2020 dan 2019 atau 2018, cuba kira berapa ajaran sesat yang telah dilaporkan dalam media, yang itu yang dilaporkan yang secara rasmi. Tetapi kalau kita nak tengok yang dia punya bilangan yang tidak rasmi itu, sebenarnya banyak aja sebenarnya yang sesat-sesat ni, yang sebarkan kesesatan secara jelas-jelas di media-media sosial dan sebagainya, sangat banyak. Dan kalau kita tengok hari ni pun dengan adanya tokoh-tokoh yang kita sebutkan, kita isyaratkan tadi berdasarkan hadis Nabi SAW yang Nabi sebut du'atun ala abwabi jahannam, dan juga al-a'immatul mudhillin, iaitulah pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Yang ini disifatkan oleh Nabi SAW, mereka yang qaumun la yahtaduna bihadi wala yastannu bisunnati, yakni mereka yang tidak bersunnahkan dengan sunnahku, mereka yang tak beragama ikut sunnah Nabi SAW.
dan mereka yang tak bersunnahkan dengan sunnah Nabi. Mereka yang tak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang tak bersunnahkan dengan sunnah Nabi. Itu disebut dalam hadis Huzaifah, kan. Baik. Dan al-alimatul mudhill ini banyaklah maknanya merujuk kepada ahlul bidah wal ahwa, mereka yang menjadikan hawa nafsu bid'ah, pada kita kata hawa nafsu sebagai kita kata didahulukan di atas dalil al-Quran dan juga as-sunnah, petunjuk al-Quran dan juga as-sunnah. Baik. Jadi sangat penting untuk kita ketengahkan dan kita sentiasa ulang-ulang berkenaan dengan apa-apa sahaja topik dalam agama kita ini, dan khususnya berkenaan dengan kalam Allah ini, itulah Al-Quran. Baik, yang pertama sekali bila kita sebut tentang Al-Quran ini, kita nak tahu takrif dia. Maknanya sampai sekarang ni kita tak boleh dah kita ambil pendekatan macam zaman kita kata zaman dulu-dulu kan. Maknanya mengajar tu hanya surface, belajar pun hanya surface, hanya kita kata macam tak serius lah. Kalau kita bab apa kita kata bab dunia ni kita serius, kita kadang-kadang tu kaji, belajar sampai tinggi-tinggi, belajar sampai dalam, tapi bab agama ni kita macam agak macam ni lah perangai dia, macam apa panggil, cukuplah ustaz, cukuplah ustaz ajak, okey cukup, kita tak payah kita bersangka baik je lah dengan ustaz. Memanglah kita kena bersangka baik dengan ustaz yang benar, orang yang mengajar mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi hari ini tak boleh dah macam tu. Sebab apa? Sebab yang kaki-kaki kelentong pun ramai, yang scammer pun ramai, yang orang angkat sebagai ustaz yang bukan ustaz pun, yang jahil pun ramai, dan ahlul bidah wal ahwa juga menyebarkan kesesatan mereka, dan sangat ramai. Baik, jadi mesti kita kena tahu, maknanya dengan kita mempelajari. Sebab tu apa dia, alhamdulillah kuliah-kuliah sangat banyak, cuma kita saja yang nak pilih, dan apa dia menyusun masa kita, dan lepas tu salam pun banyak, kuliah akidah pun ada, kuliah akidah Tahawiyah, dan dan kuliah-kuliah yang bersiri dan sebagainya pun banyak. Memang disentuhlah tentang akidah ni. Cuma kita pilih topik kalamullah ni, kita nak ambil satu topik yang untuk kita highlightkan lah pada malam ni. Baik. Jadi pertama sekali, benteng yang perlu kita ambil adalah kita kena faham apa itu Al-Quran. Seorang Muslim dia kena tahu apa itu Al-Quran. Maknanya dia kena tahu apakah pegangan ahli sunnah terhadap Al-Quran. Al-Quran tu kalamullah. Ya, semua orang kata kalamullah. Tapi adakah cukup dengan kita tahu Al-Quran tu kalamullah? Baik, orang tanya kita, Quran apa? Quran kalamullah. Ini yang nasyid pun kalamullah, kan? Orang menasyid Al-Quran kalamullah, tapi dia tak tahu apa itu maksud kalamullah, kan? Sebab apa? Banyaklah sebab. Boleh jadi tentang sifat-sifat Allah pun tak settle lagi, kan? Sebab itu dia memberi pengaruh lah pada pengetahuan kita tentang makna Al-Quran tu. Dia dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang Allah. Maknanya kalau kita nak tahu betul-betul tentang Al-Quran, maka kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalam itu disandarkan kepada Allah. Jadi kena tahu Allah tu siapa. Allah tu siapa. Malangnya masih lagi ada orang yang tak faham Allah tu apa. Sebab apa? Sebab dia duk kata Allah bersatu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad, Allah tu adanya kesatuan antara Tuhan dan makhluk, wahdatul wujud, wahdatul syuhud, dan macam-macam. Sebab itu kita kata masih lagi ada orang tak kenal Allah. Sebab itu dalam Quran Allah kata wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Puncanya kerana kejahilan tentang Allah. Baik. Jadi pertama sekali kita nak sentuh tentang takrif Al-Quran menurut mazhab Ahlul Haq, pegangan Ahli Sunnati wal Jamaah, yang kita kata yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' Salafil Ummah. Iaitulah Al-Quran itu kalamullah munazzal. Kalamullah munazzal. Disebut kalamullah munazzal, kalam Allah yang diturunkan. Ghairu makhluqin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nazala bihi ruhul amin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya Allah Ta'ala sebut Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, pada hati Nabi kita SAW, supaya Nabi kita SAW memberi peringatan dengan Al-Quran. Itu tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diberikan peringatan, bukan semata-mata untuk membaca, untuk happy-happy, untuk baca sekadar nak seronok-seronok dengar lagu taranum saja. Ini salah. Itu bukan tujuan Quran itu. Ini jadi kita jadi masalah bila perkara yang menjadi tujuan utama Al-Quran itu dikesampingkan, tetapi perkara-perkara yang sampingan dijadikan perkara utama. Ini yang terbalik. Yang terbalik dalam masyarakat kita. Maaf, kita kena cakap lah. Kalau kita tak cakap, siapa lagi nak cakap? Maknanya tujuan utama Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW untuk diberikan peringatan kepada seluruh umat manusia tentang hak-hak mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hak mereka sesama manusia dan sebagainya. Tetapi bila kita ni mengalihkan tujuan utama Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu hanyalah dijadikan bacaan semata-mata, tilawah semata-mata, dipertandingkan semata-mata, kemudian kita pun pakat dengar siapa yang paling sedap mengaji tapi tak faham. Duk kira qari dan qari'ah, duk kira suara siapa yang paling sedap, tetapi tidak mengambil manfaat dari sudut pemahaman, dari sudut kita kata nak berusaha untuk memahami, dan juga menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu yang paling berat. Sebab itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ada sebut di dalam salah satu syarahannya terhadap kitabnya Ta'zim Al-Ilm, berkenaan dengan Al-Quran ini Allah Ta'ala mudahkan untuk hafalan, untuk pembelajaran, untuk pengajian. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. So Allah Ta'ala memang mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dijadikan peringatan, untuk kita kata untuk dipelajari, dibaca, dihafal. Dan itu memang Allah Ta'ala mudahkan. Tetapi satu lagi yang Allah Ta'ala sebut kat Nabi kita SAW, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu wahai Muhammad qawlan thaqila, yakni perkataan yang berat. So kat sini perkataan yang berat itu dari sudut nak mengamalkan. Memanglah Al-Quran ni memang senang dibaca, memang senang untuk dipelajari, dihafal pun senang, tapi nak jaga hafalan tu susah. Thaqil, berat. Nak amalkan, lagi berat. Nak sampaikan, lagi-lagi berat. Sebab itu kita kata hari ini kita tengok ramai orang yang dia dipermudahkan Allah untuk baca Quran. Alhamdulillah, satu nikmat. Dipermudahkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran, satu nikmat. Tetapi yang berat sekali adalah nak menyampaikan Quran. Nak menyampaikan Quran, nak menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Itu yang paling berat sekali. Thaqilah, Allah kata thaqil, berat. Baik, sebab itu bila Nabi SAW turun wahyu, dalam sebahagian riwayat disebutkan berkenaan dengan keadaan Nabi ketika diturunnya wahyu, maka Nabi SAW akan berpeluh. Kerana kita kata betapa beratnya, kita kata tanggungjawab yang diamanahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat akan pengajaran dan juga isi kandungan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran kalamullah, yakni dia adalah kalamullah, maknanya sifatun min sifatillah. Bila disebut kalamullah ni maknanya dia adalah kata-kata Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, kalam, kalamullah. Jadi dia adalah sifat daripada sifat-sifat Allah. Makna sifat daripada sifat-sifat Allah maknanya dia tidak terpisah daripada Allah. Dia tidak terpisah daripada Allah, maknanya dia sifat daripada sifat-sifat Allah. Kan? Kalamullah munazzalun, diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan umatnya dan seluruh manusia, ghairu makhluqin. Dia bukan makhluk. Kalamullah lagi apa? Munazzal, dia diturunkan oleh Allah. Ghairu makhluk, dia bukan makhluk. Ini penting, sebab dekat sinilah punca kesesatan
punca penyelewengan berlaku apabila tidak dapat membezakan antara kalamullah dengan makhluk. Tak dapat bezakan, maknanya tak dapat bezakan antara sifat Allah dengan makhluk. Dan ini jugalah bila isu berkenaan dengan Al-Quran makhluk. Selalu kita dengar, kan? Baik, dia implikasi dia. Sebab apa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sanggup untuk mengorbankan, kita kata, segala-gala yang dia ada, jiwa dan raganya, semata-mata untuk mempertahankan akidah Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Cuba kita cek balik cerita tentang Imam Ahmad, mihnah khalqil Quran. Sebab apa? Adakah dia sia-sia? Yang malangnya kita tengok hari ni, orang yang subhanallah, baru-baru ni bila anda tengok, anda dah lama tak buka, anda dah lama berehat daripada Facebook sebenarnya, kecuali kalau ada kuliah kat Baitul Salam baru anda buka. Tapi bila anda buka balik, anda tengok kan? Jadi kita terpaksa tulis lah. Kita terpaksa, walaupun kita tak berapa nak tulis banyak-banyak sangat, kita tulis ringkas-ringkas, terjemah kitab, terjemah potongan kitab ulama sikit-sikit gitu mampulah. Tapi nak bagi tahu, sama macam dulu sampai sekarang sama je. Maknanya macam-macam perangai orang. Maknanya khususnya orang-orang yang orang-orang yang mempertikaikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga golongan-golongan yang merendahkan imam-imam ahli sunnah, golongan salafus salih seperti Imam Ahmad dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok balik Al-Quran, mihnah khalqil Quran yang berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam ahli sunnati wal jamaah, bukanlah berlaku tu kita kena faham kenapa benda tu berlaku, kenapa perkara tu, kenapa ulama-ulama salaf ni mereka zaman berzaman mereka akan tulis tentang akidah ini, tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluq, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, munazzalun ghairu makhluq, la hikayatan wala ibarah. Jadi kita nak bincang ni. Jadi Al-Quran kalamullah, sifat daripada sifat-sifat Allah, munazzalun, diturunkan. So diturunkan daripada mana? Turun dari mana? Turun daripada atas ke bawah. Mana ada turun daripada tepi ke kiri ke kanan, ataupun turun tak bertempat? Tak ada. Munazzal maknanya turun daripada Allah lah. Allah di langit lah. Bila sebut Allah di langit, bukan Allah di langit hak kita nampak ni. Dia masih lagi ada orang yang bukannya orang yang dah sampai tahap pensyarah universiti pun tak faham lagi. Maaf hang cakap. Bila kita sebut Allah di langit, dia duk ingat, duduk nampak Allah langit ni dia. Langit hak biru ni. Betapa kita kesian nak cakap apa, kita kesian. Ya, kita boleh ajar, tapi dah kalau sampai tahap kamu dah menjadi seorang pensyarah di universiti, mengajar pengajian agama, pengajian Islam, boleh bila kita kata Allah di langit, dia dipaham Allah di langit itu di langit hak biru yang kita nampak ni. Betapa jahilnya. Lebih baik orang awam yang tak masuk universiti, yang tak ada degree ke, tak ada PhD ke, tapi fitrah dia sejahtera, dia tahu Allah Ta'ala ni di atas langit, bukan langit yang dia nampak ni, di atas langit yang ketujuh, maknanya di atas arash, mustawin ala arshihi, ba'inun an khalqihi, dia terpisah daripada makhluknya, wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya di setiap tempat. Sebab tu kita kata pasal apa? Pasal tak mengaji. Dia memang dia tak tahulah dia mengaji apa. Mungkin dia mengaji ilmu kalam lah. Itulah paling tinggi lah bagi dia kan. Lah kali sampai jahil. Maknanya tak tahu. Dia ingat bila kita kata Allah di langit ni, dia kata ahli sunnah kata Allah di langit tu, duduk terbayang tu dekat langit hak biru ni. Bukan macam tu. Mengajilah hadis, mengajilah Al-Quran, bacalah tafsir ulama salaf, rujuklah syarahan-syarahan hadis daripada ulama salaf, tengoklah hadis-hadis Nabi SAW cerita tentang 7 petala langit. Takkan tu pun tak tahu. Tu kita kesian tu. Kalau itu level pensyarah universiti, bayangkan
orang yang mengaji kat universiti tu. Kan, Allahul musta'an. Maknanya masih lagi ada orang yang sampai tahap tu kejahilan dia. Allahul musta'an. Baik. Jadi ghairu makhluk. Jadi dia bukan makhluk. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kalam Allah tu bukan makhluk lah. Pasal dia ucapan Allah. Perkataan Allah. Jadi bukan makhluk. La hikayatan wala ibaratan minhu. Ini penting. Al-Quran dia bukan hikayat. Apa maksud hikayat ni? Hikayat daripadanya. Dia bukan hikayat daripada Allah. Sebab ada golongan yang menyatakan Al-Quran ni hikayat daripada Allah. Apa maksud hikayat ni? Maknanya ini adalah pendapat siapa? Golongan Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah. Atba' Muhammad bin Sa'id Ibn Kullab. Al-Qattan. Atba' Ibn Kullab. Ini Kullabiyah. Dia kata Al-Quran ni hikayat. Hikayat ni maknanya dia kata hikayat daripada selain Allah lah. Maknanya Jibril lah. Jibril terima Al-Quran daripada Allah, lalu Jibril menghikayatkan dalam bentuk Quran yang kita ada ni. Jadi Quran yang kita baca ni hikayat. Dia bukan kata-kata Allah yang hakiki. Sebab ahli sunnah kata kata-kata Allah yang hakiki. Tetapi bagi Kullabiyah dia kata hikayat. Sebab itu kita ahli sunnah bila dia tahu kemunculan kelompok Kullabiyah ini, mereka terus nafikan. Antaranya As-Sijzi, Imam As-Sijzi telah membantah berkenaan dengan kalam nafsi. Kalam nafsi pun satulah. Kalam maknanya ini golongan, kita kata golongan Kullabiyah dan juga Asy'ariyah. Yang mereka kata Allah Taala tak berkata-kata dengan suara dan huruf. Ahli sunnah kata Allah berkata-kata dengan suara dan huruf. Tetapi suara dan huruf tu bukan seperti suara dan huruf makhluk. Al-Quran kalamullah, dia sifat daripada sifat-sifat Allah. Jadi dia bukan macam makhluk lah. Jadi dia tak macam suara makhluk dan tak macam kita kata apa yang sama dengan makhluk. Baik. Jadi wala ibarata minhu. Al-Quran juga bukan ibarat. Dia bila Ibn Kullab ni dia kata hikayat, datang selepasnya Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, dia tukar sikit. Dia kata ibarat. Sebab tu dia tak ada beza dia sebenarnya ibarat dengan hikayat. Tapi sebahagian ulama macam Syekh Utsaimin dia bezakan. Dia kata dia kata ada beza sedikit. Tapi rata-rata ulama tak katakan tak ada beza, hanya perbezaan lafaz saja. Maknanya di sini kita ahli sunnah, kita yakin Al-Quran ni kalam Allah. Kan, maknanya dia Allah Taala yang mula cakap Quran ni. Itu maknanya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Sebab itu datang pentakrifan ini oleh ulama ahli sunnah, dia kata minhu bada'a. Maknanya daripada Allah lah bermulanya kalamnya. Maknanya Al-Quran tu kalamullah, maknanya Allah yang mula-mula cakap. Allah yang mula-mula cakap dan Allah perintahkan Jibril untuk sampaikan kalamullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, kemudian disalin, dihafal. Apa yang disalin dan dihafal itu tulisan, dakwat, kertas, mushaf, makhluk. Tetapi apa yang dibaca, apa yang dihafal, apa yang ada, apa kita kata yang ditulis, itu kalamullah. Itu mudah je nak faham, tapi dia orang kacau. Dia ahli bid'ah ni dia suka kacau kat situ. Dia suka main, dia suka bagi kita pening. Dia suka bagi kita pening. Dia kata kalau macam tu dalam mushaf kita tu bukan makhluk lah. Dia suka bagi pening, dia suka kacau. Ahli sunnah tak kata macam tu. Ahli sunnah kata yang dalam mushaf tu kalamullah. Kalamullah. Yang tertulis tu kalamullah. Tetapi dakwat yang ditulis, dakwat kertas tu bukan kalamullah. Maknanya dakwat apa dia kita kata
makhluk lah. Dakwah tu makhluk lah. Kertas tu makhluk lah. Tapi yang ditulis tu, yang dibaca, kalamullah. Itu maknanya minhu bada'a, daripadanya bermula. Kalam tu datang daripada Allah, bukan kalam Jibril, bukan kalam Nabi Muhammad. Kan? Sebab itu kita la hikayatan wala ibarah. Jadi bila kita sebut la hikayatan wala ibarah, maknanya dia bukan hikayat. Dia bukan hikayat daripada Jibril ataupun hikayat daripada Nabi Muhammad. Bukan juga ibarat. Sebab itu bila kita kata dia hikayat, maknanya dia bukan kalam Allah. Maknanya dia hanya hikayat daripada kalam Jibril. Jadi dia kalam makhluk. Wal'iyadzubillah. Sedangkan Al-Quran kalam Allah. Kita kata apa dia? Ini masalahnya. Kita kata golongan Asy'ariyah. So kat sini apa dia, mereka punya akidah mereka dalam kalam Allah ni, dalam berkenaan dengan kalam Allah, masalah. So bercanggah dengan ijma'. Ini yang 2-3 hari ni apa bising bukan? Pasal isu-isu macam ni lah. Kan? Bila kita kata orang yang mengatakan Al-Quran ni apa dia, bukan kalam Allah, maknanya Al-Quran ni kalam makhluk, ibarat daripada makhluk, kufur, kafir. Jadi mereka pun terasa, mereka kata kita kafirkan mereka. Jadi kita kata perkataan tu, adapun kita takfir secara mutlak, adapun secara ta'yin muayyan, kita tak boleh jatuhkan hukum kafir melainkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan juga apa dia, intifa'il mawani', dan ternafinya penghalang-penghalang. Itu yang kita katakan, maknanya mesti kena ada syarat-syarat dia. Tapi secara umumnya orang yang kata Al-Quran ni kalam makhluk, kafir. Al-Quran kalam makhluk, dan ini adalah usul Jahmiyah. Usul Jahmiyah maknanya kita kata usul apa yang sesat, bid'ah Jahmiyah. Maknanya bila mereka menafikan kalamullah itu adalah mereka mengatakan apa dia, kalamullah itu sebagai ibarat ataupun hikayat daripada Jibril, dan juga hikayat daripada ataupun daripada Nabi Muhammad SAW, maknanya dia jadi kalam makhluk lah. Sebab itu kita kata ahli sunnah dia bantah lah, kan? Dah benda batil, takkan kita nak kata okey, harmoni, kita nak harmoni, tak payah cakap, tak payah tegur, mana boleh, kan? Kan? Bukan kita bila kita mengaji agama, bila kita mengaji agama ni, bila kita betul-betul serius mengaji agama, bila kita kata kita nak ikut sunnah Nabi, kok mana pun kita pasti akan menerima pelbagai lah ancaman atau pelbagai, kita kata pelbagai tuduhan, apa dia, tuhmahan dan sebagainya. Dan itu memang sunnatullah. Memang para nabi dan rasul pun kena yang sama. Ulama-ulama ahli sunnah pun zaman berzaman kena benda yang sama. So mereka akan tuduh mujassimah dan sebagainya, musyabbihah. Mereka kata kita menyamakan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Itu memang dah biasalah. Baik, sebab itu Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluqin, dia bukan makhluk. La hikayatan wala ibarah, dia bukan hikayat dan bukan ibarat. Maknanya dia kalamullah. Sebab itu kalau apa ikut akidah kullabiyah Asy'ariyah, so dia apa Asy'ariyah dengan kullabiyah dia beza kat situ je lah. Kullabiyah dia kata hikayat. So Abu Hasan Al-Asy'ari dia tak setuju. Dia kata hikayat ni maknanya ada persamaan, ada misil, kan? Jadi Al-Quran kalamullah, kan? Jadi tak boleh kita samakan dengan makhluk. Sebab itu dia tukar saja jadi ibarat. Daripada hikayat tu jadi ibarat. Maknanya kedua-duanya still tak betul, still sesat. Dekat situ memang masalah, dan ada banyak lagi, kan? Bukan dekat masalah sifat-sifat saja. Masalah yang ni paling masalah sekali. Begitu juga kalau kita tengok balik macam perkataan mereka tentang kalam nafsi. So maknanya Allah Ta'ala tak berkata-kata tetapi tidak bersuara dan tidak berhuruf. Jadi Allah kata-kata dalam diri dia. Tu kalam nafsi tu maknanya
senang cerita depa nak kata Allah Taala monolog dalam diri Allah lah. Maknanya tak berkata-kata dengan suara dan huruf. Sebab bagi mereka, kalau kita kata berkata-kata dengan suara dan huruf, maknanya melazimkan tasbih. Maksudnya melazimkan tajsim. Maknanya itu yang mereka faham lah. Jadi kita katakan, apa dia kita kata tak betul lah. Sebab apa dia, walillahil mathalul a'la laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau kamu isbatkan sifat 7 sifat ma'ani yang Asy'ariyah sifat itu, yang apa mereka isbatkan 7 sifat ma'ani, mereka kata boleh sebab tak sama dengan makhluk. Tapi tiba-tiba sifat kalam mereka tak terima pula. Mereka kata kalau kita isbatkan ada suara dan huruf, maknanya yaqtadi ila tajsim, iaitu tashbih, membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab itu kalau kita tengok balik, apa dia, ini masalah apa kita kata apa, kalamullah ataupun masalah kalam nafsi ini memang dibantahlah, dan dia antara perkara yang paling tak masuk akal sekali. Bercanggah dengan ijma' ulama. Ijma', bahkan Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebut ijma' uqala, orang-orang yang berakal. Maknanya orang-orang yang berakal tak boleh terima lah benda kita kata apa, kalam, akidah mereka tentang kalam nafsi ni. Baik, jadi kalau kita tengok balik, la hikayah wala ibarah tadi tu maknanya merujuk kepada kefahaman ataupun pendapat Kullabiyah dan Asy'ariyah yang mereka kata hikayat dan juga ibarat. Sebab itu kita kata Al-Quran kalamullah, munazzal, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghairu makhluq, dia bukan makhluk. Dan dia kita kata nak menafikan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah kan. Mu'tazilah kata Allah Taala cipta. Allah Taala cipta kalam dia. Dia Allah Taala cipta kalam dia. Dia tak betul kan. Allah yang mulakan ucapan, Allah yang mulakan kata-katanya, kalamullah. Sebab tu kita kata kalamullah. Bukannya Allah cipta kalam tu. Allah jadikan dia dekat pokok ke ketika berkata-kata dengan Musa, tak, bukan. Saya menafikan apa yang dipegang oleh Mu'tazilah. Baik. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, ni penting. Maknanya ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah, maknanya daripada Allah mulanya kalamnya. Kan? Macam sama macam kita nak faham orang yang menuturkan satu perkataan. So dia yang orang yang mula-mula yang bercakap dalam satu perkataan, maka kita akan kata itu perkataan fulan, sebab dia yang mula-mula cakap. So akan disandarkan perkataan tu kepada pemilik ucapan tersebut. Senang nak faham. Sebab itu kita kata, bila kita kata kalamullah minhu bada'a, daripadanya bermula, maknanya Allah Ta'ala yang mula cakap. Allah Ta'ala yang mula perintah, mulakan perintah dan larangan yang ada dalam kalamnya. Baik. Wa ilaihi ya'ud, maknanya sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang Al-Quran ini akan diangkat pada akhir zaman nanti, sebelum kiamat. Ketika hampir berlakunya kiamat, maksudnya Allah Ta'ala akan angkat semula Al-Quran ini daripada mushaf, daripada dada-dada manusia. Maksud itu dia kata wa ilaihi ya'ud, kembali kepada dia balik. Sebab kalam dia kan. Baik, wa annahu biharfin wa saut. Ini ditambahkan oleh para ulama sebahagian ulama ahli sunnah untuk membantah akidah Asy'ariyah, bahawasanya Al-Quran itu maknanya kalamullah itu dengan huruf dan suara. Kalamullah dengan huruf dan suara, maknanya huruf tu, maknanya kalamullah itu dengan huruf dan suara. Huruf dan suara tu tak sama macam makhluk lah. Itu yang kita kena faham. Simple je nak faham. Kalau kita faham Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, samalah juga huruf dan suara Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sama dengan makhluk, kan? Baik. Sebab itu apa dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau mendapat Al-Quran ni, diberikan Al-Quran daripada min ladun hakimin alim, daripada sisi Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha pengetahui. Dan kalau kita tengok balik,
apa apa dia perkataan Al-Walid bin Mughirah kan, bila dia kata apa, faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Baik, jadi persoalan di sini, apa dalil yang menunjukkan orang yang mengatakan Al-Quran ni makhluk, ataupun dengan tidak secara langsung dia mengatakan Al-Quran ni ibarat atau hikayat daripada Jibril atau Nabi Muhammad yang merupakan makhluk, dan yang jelas-jelas kata Al-Quran makhluk, dan yang berselindung di sebalik hikayat dan ibarat. Baik, kalau yang menyatakan Al-Quran ni makhluk, ulama sepakat hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Al-Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, musyrikin Mekah, Quraisy, bila dia kata in hadza illa qaulul bashar. Dia kata in hadza illa faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Mula-mula kan dia dengar Quran kan, lepas tu dia terpengaruh. Kemudian bila dia pergi dekat kawan-kawan dia semua, kaum musyrikin yang lain, mereka kata kamu kena pilihlah apa yang kamu nak cakap tentang Quran ni. Mula-mula dia berkata in hadza illa sihrun yu'thar, sihir yang memberi kesan, memberi pengaruh. Kemudian in hadza illa qaulul bashar. Last sekali dia cakap ini hanyalah perkataan manusia, hanya perkataan Muhammad, hanya perkataan Muhammad. In hadza illa qaulul bashar. Allah kata apa? Sa'uslihi saqar. Allah kata aku akan masukkannya ke dalam neraka saqar. Disebabkan perkataannya, dia kata in hadza illa qaulul bashar. Maknanya dia kata Quran ni hanya perkataan manusia. Allah Taala ancam dengan neraka saqar. Sebab tu kalau kita tengok balik, itu menunjukkan menunjukkan apa dia dalil yang sangat jelas menunjukkan kufurnya orang yang menyatakan Quran tu makhluk. Dan demikian jugalah kalau kita kita nak tengok tentang perkataan-perkataan maqalat-maqalat firaq, sangat banyaklah berkenaan dengan isu ni, tetapi cukuplah kita nak kita bentengkan dengan makna yang kita sebut tadilah, takrif yang ringkas tadi. Maknanya kita pun tak cukup masa, maknanya kita tak akan sentuhlah tentang perbezaan-perbezaan atau khilaf-khilaf yang berlaku antara firaq ataupun maqalat-maqalat daripada firqah-firqah yang berbeza yang lain. Sangat banyaklah kalau kita nak bincangkan. Maknanya dia bermula dengan kalau kita tengok macam mana falasifah mereka berpandangan tentang Allah itu sendiri, tentang Tuhan, tentang jadi sifat-sifat Allah, ini golongan-golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, itu lebih dahsyat lah. Sebab tu kalau kita tengok balik, apa yang anda nak tekankan bukanlah anda nak bincangkan tentang perbahasan tentang Asy'ariyah ke Kullabiyah ke, kita tak sempat nak sentuh pada malam ini. Tetapi kita nak bagi tahu tentang kesan, apakah implikasi yang paling berbahaya bila kita tak faham Al-Quran ni sebagaimana yang Nabi SAW dan para sahabat faham. Maknanya, faham tak macam ni? Maksudnya, apakah kita punya takrifan tentang kalamullah tu? Maknanya kalau kita tak betul kat situ, maka tak betul lah juga praktik pengamalan kita. Itu. Maknanya sebab itulah kita tengok masyarakat kita hari ni, dia tak berapa mengagungkan Quran. Kalau dia dengar Quran, sebenarnya banyaklah puncanya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Al-Kafiyah Al-Syafiyah, dalam Nuniyah beliau, memang beliau bahaskan awal perbahasan berkenaan dengan isu ini. Maknanya datang daripada puncanya apabila masuknya ilmu kalam, masuknya ilmu falsafah Yunani dan Greek, kaedah-kaedah akal, logika yang orang Islam ambil daripada falsafah ini telah menyebabkan berlakunya bid'ah-bid'ah terhadap agama, khususnya dalam masalah sifat-sifat lah. Dan kerana perbahasan tentang kalamullah ni termasuk perbahasan sifat. Satu, kalau kita tengok balik, apa yang paling berbahaya sendiri sekali apabila mereka mendakwa Al-Quran ini akhir sekali dia tidak membawa kepada al-yaqin, keyakinan. Kita 2-3 hari ni kita dengar orang kata hadis kan,
hadis yang hadis ahad. So Ustaz Adli dah explain, dah bincangkan tentang kehujahan hujjiyatu hadis ahad, iaitulah autoriti hadis ahad. Tetapi kalau kita nak tengok balik mereka ni, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebut, mereka kata mereka maknanya di sini anda tengok Imam Ibn Al-Qayyim kata sini, kesan daripada ilmu kalam lah, ilmu falsafah. Sebab tu Imam kata kat sini, wa kadza ibn Sina lam yakun minkum wala atba'uhu bal sana'u bilihan wa kadzalika tusi lamma an ghada dha qudratin lam yakhsha min sultan. Dia disebut sini, maaf, dia kata sini, قد صرحت بالدين بما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان. Jadi Imam Ibn Qayyim bagi tahu disebabkan oleh falsafah, kaedah-kaedah falsafah yang merosakkan usul-usul agama, inilah menyebabkan ahlul kalam mereka meremehkan autoriti Al-Quran. Sebab itu sebab puncanya mereka tak faham Al-Quran ni kalam Allah. Sebab mereka ada anggapan Al-Quran ni hanya kalam makhluk, hanya kalam Jibril, hanya ibarat daripada Jibril, hanya hikayat daripada Jibril ataupun hikayat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sangat bahaya. Sebab itu Imam Ibn Qayyim kata, mereka telah berlawanan dengan apa yang datang dalam seluruh ajaran samawi, Taurat, Injil dan Furqan, Al-Quran. Maknanya, sebab itu kita kata asal Jahmiyah itu sendiri diambil daripada Yahudi, dan yang mengatakan Taurat itu makhluk. So dari situ datang. Bila start kata kalamullah ni makhluk, habis dia akan meruntuhkan terus pengagungan dan juga penghormatan terhadap autoriti Al-Quran. Ini punca kenapa kita tengok orang hari ni. Ini kalau orang duk tanya, ada ramai orang tanya kan, orang tanya kita, macam mana ni? Bila kita bawa Quran, dia tak rasa takut, dia tak rasa kita kata hormat. Tapi bawa mimpi tok guru dia, takut. Betul tak? Bila bawa ayat Quran, dia tak rasa apa. Bila bawa hadis Nabi yang sahih, alah ni hadis ahad. Tengok dia tolak mudah je. Sebab apa? Tak ada pengagungan dan penghormatan. Kerana tak faham tentang hakikat kalam Allah tu. Ini masalah dia. Sebab itu Imam Ibn Qayyim kata, hiya indakum mithlu nususi wa fawqaha fi hujjatin qat'iyatin wa bayan. Maknanya apa? Mereka ni bila mereka dah berlawanan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh para rasul, iaitu sebab mereka dah ikut falsafah, kan? Maka mereka kata, kita kata apa? Mereka kata tak ada lah, maknanya nusus Quran ni tak ada apa lah. Sebab kita kata Allah tu sendiri dia bukan dia tak ada sifat. Itu filsuf kan. Dia tak ada sifat. Dia hanyalah illah lil alam, ini di penyebab yang menggerakkan alam. Itu dia punya kan. Dia punya maksudnya datang dari situlah falasifah, kemudian ahlul kalam ambil daripada situ. Dia Ibn Sina, Al-Farabi, kan. Jadi akhir sekali apa kesan yang paling dahsyat sekali? Meruntuhkan autoriti Quran. Quran pertama kan, kemudian hadis. Sebab itu kalau kita tengok balik, mereka ni yang paling pelik sekali, Imam Ibn kata, wa idza tahakamna fa inna ilaihim yaqa'u tahakumu la ila al-Quran. Mereka akan menghukum dengan kaedah-kaedah dan juga logik-logik yang mereka bina, iaitulah kaedah-kaedah akal, falasifah yang mereka pegang, ahli falsafah yang mereka pegang, dan mereka berhukum dengan akal tersebut. Yaqa'u tahakumu la ila al-Quran, tak kembali kepada Quran.
Wa idza tahakamna fa inna ilaihim. Bila mereka kata bila kami berhukum fa inna ilaihim, yakni kembali kepada siapa? Kembali kepada Aristotle, kembali kepada Ibn Sina Al-Farabi. Ibn Sina Al-Farabi, At-Tusi, dia orang ni hanya translate je sebenarnya. Translate saja kitab-kitab Yunani Greek ni, kemudian dia orang syarahkan dalam bahasa Arab. Itu saja, itu yang jadi Islamik tu. Jadi Islamik tu pasal itulah, kan? Sebab itu kalau kita tengok balik, wa idza tahakamna fa inna ilaihimu yaqa'u tahakuma la ila al-Quran. So kita Imam Ibn Qayyim rahimahullah disebut ni cantik. Dia bagi tahu tentang itu hakikat realitinya. Bila mereka berhukum kepada mereka, yakni kepada ahli falsafah. Kepada kaedah-kaedah yang kaedah yang dipegang oleh Yunani dan Greek, falsafah Yunani dan Greek. Baik, yaqa'u id qad tusa'iduna bi anna nususahu lafdhiyatun uzilat 'anil iqan. Ni sebenarnya perkataan falsafah ni. So Imam Ibn Qayyim dia bahas satu-satu dalam Nuniyah dia tu, dia bahas satu-satu, dimulakan dengan falsafah. Geng ashab wahdatul wujud dan sebagainya lah. Geng-geng yang kita kata batiniyah ni semua yang first kan. So dibahaskan step by step. Dia ada bahas juga tentang Asy'ariyah. Kita tak mau sentuh kat situlah, tapi kita nak bagi contoh. Sebenarnya datang daripada sini juga. So kita tak pelik pun sebab dia orang kata hadis ni hanya sangkaan. Itu memang dah daripada dulu lagi. Daidan. Memang itulah yang mereka canangkan untuk menolak Quran dengan hadis. Itulah ulama-ulama kita duk tulis-tulis, duk bantah-bantah dia orang ni daripada situlah. Maknanya Mu'tazilah, yakni Jahmiyah, Mu'tazilah, termasuklah Asy'ariyah, mereka ambil situ jugalah. Dia ambil situ juga, daripada situ juga. Sebab itu dia kata lafdhiyatun bi anna nususahu lafdhiyatun. Maknanya nas-nas Al-Quran itu hanya lafdhiyahnya itu uzilat 'anil iqan. Maknanya terpisah daripadanya keyakinan. Tak ada, maknanya dia nak bagi tahu Quran ni tak ada keyakinan. Maknanya bukan benda yang boleh mensabitkan sesuatu ilmu. Ini sebenarnya datang daripada falsafah. Quran tu sendiri zanni sebenarnya. Kalau kita buka dalam kitab-kitab mereka, Quran tu sendiri zanni, bukan hadis ahad je. Quran tu sendiri zanni. Kan? Sebab itu kita falidzalika hakkamna alaihi wa antum qaulal muallimi awalan wathani. Sebab itu mereka hukumkan ke atas nas Quran. Wa antum qaulal muallimi awalan wathani. Perkataan siapa? Aristotle dan juga dia punya pengikut-pengikut dia, atba' dia, Syiah dia, golongan-golongan dia. Maknanya falsafah lah. Itu yang mereka jadikan, kita kata nusus Al-Quran ni mereka dakwa hanyalah lafziyah yang apa dia kita kata dalalatul alfaz indahum dhanniyah. Sebab itu mereka kata petunjuk lafaz Al-Quran ni hanyalah dhanni, hanya sangkaan. Nusus Quran ni di sisi mereka ma'zilun an ifadatil yaqin. Ibn Qayyim kata kan, Ibn Qayyim kata lafziyatun uzilat anil iqan. Tak ada keyakinan. Sebab itu kalau kita tengok balik, mereka tak ambil akidah mereka daripada Quran. Sebab itu mereka tak ambil akidah daripada Quran. Sebab itu buka kitab-kitab Asy'ariyah yang terkemudian. Mana ayat Quran kemudian dia baru dia orang letak tu pun sikit. Cuba banding beza dengan akidah salaf. Cuba tengok kitab-kitab akidah salaf. So dia bawa Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Betul tak? Kadang-kadang Quran, kadang-kadang hadis, Quran, hadis. Tenang, meyakinkan. Tapi dia orang tak ada teori sana, teori sini, pusing sana, pusing sini. Sebab itu kalau kita tengok balik, memang mereka tak iktimad dengan dalil-dalil daripada Quran untuk isbat akidah. Kemudian baru dia orang nampak orang dah orang perasan, orang Islam perasan kalau dia orang nampak sangat macam tu, kemudianlah baru mereka masuk menyelinap ke dalam ilmu hadis. Cubalah mereka kononnya nak menunjukkan mereka juga ikut Quran dan hadis, tetapi sebenarnya itu sangat lagi-lagi bahayalah, utamanya golongan-golongan yang dia menyelinap ni. Ini sangat bahaya. Yang ni sebab itu kita kata
tak ada yang boleh kesan kesesatan ni melainkan ahli sunnah, melainkan ahli sunnah. Sebab itu kalau kita tengok balik, yang menjadi keutamaan mereka adalah apa? Kaedah-kaedah akal yang mereka pegang. Sebab mereka dah kata Al-Quran itu sendiri dalil, tak apa dia kita kata khitab Al-Quran itu sendiri tak membawa kepada keyakinan. Sebab itulah mereka bermudah-mudahan dalam hukum hakam. Kalau kita tengok, mereka tak ada langsung rasa warak, tak ada langsung rasa takutkan Allah kan. Boleh cerita macam tu je, cerita khurafat macam tu je, cerita tu pakai ikut suka hati dia. Tak ada kita rasa takutkan Allah. Sandarkan cerita tentang benda gaib pun tak ada rasa takut, walhal tak ada sandarannya daripada Quran dengan hadis. Benda yang tak ada dalam Quran dengan hadis, hak itulah yang mereka duk cerita dekat orang. Hak bercanggah dengan Quran dengan hadis, hak itulah yang mereka. Sebab apa bagi mereka Al-Quran ni zanni? Bukan kata hadis ahad je. Sebenarnya Quran pun zanni bagi mereka. Cuma mereka berselindung. Sebab ni anda nak bagi tahu ni implikasi dia bila Quran tu sendiri dia tak nampak sebagai kalamullah. Munazzal ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Bi harfin wa sautin. Maknanya kita kata la hikayatan wala ibarah, yang kita sebutkan pada awal tadi. Baik, jadi kalau kita tengok balik apa yang menjadi masalah terhadap apa kita kata pemahaman terhadap Al-Quran ini, berpunca daripada pertama sekali pada ta'rif itu sendiri. Maknanya pada ta'rif itu sendiri kalau dah tersesat dekat situ, maknanya kalau tak ikut ta'rifan ahli sunnah terhadap Al-Quran, habis sesat. Confirm sesat, bukan mungkin. Boleh jadi sesat ke mungkin ke tak, pasti sesat kalau tak ikut takrifan yang ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah yang mengikut Al-Quran dan sunnah serta ijma' ulama ummah. Sebab itu kalau kita tengok datang syubhat sangat banyaklah. Mereka akan kata yang hadis tentang apa dia huruf dan saut, suara dan huruf itu dhaif. Mereka kata ini tak ada ilalnya, ada kecacatan kat sini gini. Tetapi sebagai seorang penuntut ilmu, maka yang pertama sekali kita nak kena tahu dulu apa akidah yang disepakati. Sebab itu kita kata pentingnya mempelajari akidah ahli sunnati wal jamaah yang benar, dan bukan semata-mata pengakuan ataupun diayah, hanya semata dakwaan semata-mata. Dan ini contohlah, nak bagi contoh maknanya. Sebab apa dia banyak lagi kalau kita nak bagi contoh-contoh yang berlaku dalam masyarakat lah, maknanya implikasi bila tak faham Al-Quran ni sebagai kalamullah yang betul. Sebab tu kita kata dia bukan benda yang main-main. Bila ulama tulis tentang kalamullah, tentang perbahasan berkenaan Al-Quran bukan makhluk ni, dia sampai sekarang kita dapat rasa implikasi dia. Buktinya kita tengok kesesatan sangat banyak. Sebab itu bila kita tengok bila kita baca ayat Quran, orang tak rasa takut. Nampak? Jadi Quran ni hanya jadi macam nyanyian. Sebab tu orang hanya dengar nyanyian, dia tak ada rasa takut dekat Allah. Kan? Dia bukan setakat hak orang awam ni, hak yang orang yang dah dikira sebagai macam anda cakap tadi, pensyarah pun, ustaz yang dianggap ustaz ke tuan guru ke apa ke sekalipun pun dah tak ada rasa ni. Itu belum lagi kita kaitkan dengan apa benda-benda yang batiniah dan sebagainya ni. Sebab tu bagi mereka tak ada beza antara perintah halal dan haram dalam Quran. Sebab puncanya ni lah. Sebab puncanya tak mengagungkan kalamullah. Sebab mereka tak tahu apa itu Quran tu sebenarnya. Sebab mereka hanya ingat ibarat. Sebab tu tak ada rasa pengagungan. Ini sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Baik. Betul, islamisasi ilmu falsafah sangat-sangat bahaya. Sebab itu pentingnya pembongkaran ni perlu diteruskan, dan perlu kita sebagai seorang muslim sentiasa menyokonglah usaha-usaha untuk menjelaskan tentang kesesatan ilmu falsafah ini, khususnya dalam perbahasan agama lah, dalam perbahasan agama. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu. Semoga Allah SWT memberkati. Jadi kesimpulannya dah kita sebut tadi kan, maknanya pentingnya kita mengetahui tentang kalamullah ini. Bukan semata-mata kita hanya dengar ayat Quran tapi kita tak tahu maknanya apa akidah sebenar ahli sunnah tu terhadap Al-Quran. Maknanya kalamullah, maknanya keyakinan kita bahawasanya Al-Quran tu kalamullah, sifat daripada sifat-sifatnya.
dan dia bukanlah ibarat ataupun hikayat ataupun apa-apa sajalah yang dipanggil yang kita kata yang nak memesongkan dia daripada makna yang sebenar. Sebab itu kita kata itu sangat-sangat halus lah. Sebab itu usaha-usaha golongan-golongan sesat ni sangat-sangat banyak lah. Kalau kita tengok banyak lagi yang kalau kita nak sentuh tu, memang sangat-sangat banyak benda-benda yang syubhat-syubhat yang cuba diketengahkan dalam masyarakat. Baik, betul. Sahih ayat Quran hanya jadi khadam, kan? Jadi Al-Quran ni dia tak nampak dah sebagai perintah dan larangan. Dia tak nampak dah sebagai perintah khabar yang Allah Taala cerita kepada makhluknya, kepada hamba-Nya. Sedangkan Allah Taala kata ala lahul khalq wal amr. Ala lahul khalq wal amr. Bagi Allah itu al-khalq yakni penciptaan, wal amr. Al-amr perintah, dan termasuklah perintah Allah ialah apa yang terkandung dalam kalam Allah. Seorang tak boleh bezalah. Maknanya hari ini dia nampak Al-Quran tu, tengok last sekali dia buat jadi khadam, dia buat jadi tangkal, hanya dijadikan bacaan-bacaan untuk jampi serapah semata-mata, tetapi dia tak cuba untuk faham macam mana generasi yang terawal faham. Itu punca. Sebab itu kita kata benda ni juga menjadi punca utama ataupun sebab utama kemunduran umat Islam di seluruh dunia. Sebab mereka tak memahami Al-Quran sebagaimana para sahabat faham. Sebab itu kita semakin mundur, kita semakin ketinggalan. Pergilah dekat mana-mana, kalau umat Islam itu sendiri masih mengamalkan kesyirikan, tak mengamalkan ajaran Al-Quran, dan bertambah lagi benda-benda yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, itulah yang menyebabkan kita mundur. Jadi ana rasa cukup setakat itu. Semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.